Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ni kita akan sambung bagi tajuk baligh, iaitu ciri-ciri orang yang baligh. Di sini ada 5 ciri-ciri orang yang baligh. Pertama, dapat berfikir secara matang. Bila seseorang itu sudah baligh, maka dia akan boleh berfikir secara matang. Contohnya, bila ada kawan ejek dia tak balas dengan ejekan juga, tetapi dia bersabar. Dia boleh fikir secara matang. Dia boleh fikir kalau dia ejek balik, mungkin akan berlarutan benda tu. Mungkin boleh menyebabkan jadi pergaduhan. Jadi, lebih baik diam, biar je. Bila diamkan, maka tak akan berlarutan, akan berhenti macam tu sahaja. Itulah dia bila kita berfikir secara matang. Yang kedua, dapat bezakan dan menilai perkara yang baik dan buruk, manfaat dan mudarat. Bila seseorang itu dah baligh, maka dia boleh bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau buat benda ni, apa kebaikan yang dia boleh dapat? Kalau buat benda tu, apa keburukan yang dia akan dapat? Kalau benda ni baik ke buruk, dosa ke tidak? Itu adalah orang yang dah baligh. Dia akan boleh nilai, dia boleh bezakan mana baik, mana buruk. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang baligh adalah sudah boleh jangka perkara yang akan jadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dia boleh jangka benda tu akan jadi mengikut apa? Mengikut pada pengalaman yang sebelum ni. Contohnya, bawa basikal dengan laju masa dekat Seleko, kemudian jatuh, aksiden, kemalangan sebab laju sangat masa dekat Seleko. Keesokan harinya ataupun hari seterusnya, bila lalu dekat Seleko tu, dia akan memperlahankan basikalnya. Sebab apa? Sebab dia dah boleh agak dah. Kalau aku laju juga kat sini, aku akan jatuh macam hari yang lepas. Ni adalah fikiran bagi orang yang dah baligh. Dia akan berfikir macam tu. Kalau aku bawa laju juga kat Seleko ni, aku mungkin akan jatuh macam hari yang sebelum ni aku bawa basikal tu. Aku lajulah tu, punca aku jatuh. Berdasarkan pengalaman sebelum ni, dia dah boleh jangka dah. Keempat, mempunyai kewajipan dan rasa tanggungjawab terhadap tuntutan syarak pada diri dan keluarga. Bila seseorang itu dah baligh, dia akan rasa diri dia ada tanggungjawab dan kewajipan yang perlu dia buat. Aku dah baligh, kalau aku tak solat, aku dosa. Kalau aku tinggalkan solat, aku yang kena tanggung dosa. Yang kelima, mempunyai matlamat hidup untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Bila dah baligh, kita akan berfikir, apa matlamat hidup aku? Kenapa aku hidup dekat dunia ni? Kenapa Allah ciptakan aku? Untuk apa aku hidup ni? Sedikit info untuk awak semua. Akil baligh adalah satu peringkat kematangan di mana tubuh badan akan berubah dari seorang kanak-kanak kepada seorang dewasa. Seseorang yang telah akil baligh akan dikira dosa dan pahalanya. Setiap perbuatan yang baik atau buruk akan ditanggung sendiri. Seterusnya, persediaan sebelum baligh. Persediaan yang perlu kita lakukan sebelum baligh adalah yang pertama, berlatih mengamalkan solat sendirian dan berjemaah serta latih diri berpuasa. Sebab itulah mak ayah ataupun cikgu-cikgu dekat sekolah suruh solat dan puasa walaupun awak semua yang ada belum baligh. Sebab apa? Memanglah tak wajib untuk solat dan berpuasa bagi yang belum baligh, tapi kenapa disuruh juga? Jawapannya adalah untuk latih diri, supaya bila dah baligh nanti awak akan rasa benda tu dah biasa buat. Sebab sebelum baligh dah biasa solat sendiri, dah biasa solat berjemaah, dah biasa latih diri untuk puasa. Bila dah baligh dah tak terperanjat, sebab benda tu dah biasa dia buat.
Kedua, berlatih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan zikir dan doa. Latih diri sebelum balik, latih diri untuk dekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Apa zikir yang boleh kita lakukan? Senang je, benda dah biasa kita sebut. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan doa. Tak kiralah doa kedua ibu bapa ke, doa minta rezeki ke, doa jauhkan daripada api neraka ke, tak kisah, yang penting kita latih. Yang ketiga, belajar membaca Al-Quran dan perkara-perkara fardu ain seperti toharah, istinja, wudu, mandi wajib, solat dan lain-lain. Yang ketiga persediaannya dikata belajar baca Quran. Sebab itulah dekat sekolah awak ada belajar baca Quran, ada belajar toharah, istinja, wudu. Darjah 3 ni pun ada belajar tentang wudu, mandi wajib pun ada, dan belajar solat dan macam-macam lagi kena belajar, supaya bila dah balik awak dah tahu semua tu. Yang keempat, belajar hidup dalam masyarakat dengan berakhlak mulia terhadap Allah, Rasul, ibu bapa, guru, orang tua dan rakan-rakan. Yang kelima, menerima nasihat yang baik dari orang lain dan latih berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Belajar untuk terima nasihat yang baik dari orang lain. Tak kiralah sama ada orang tu mak ayah kita ke ataupun orang luar. Dan belajar untuk bercakap dengan orang lain dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Seterusnya, persediaan sebelum balik yang keenam, latih melakukan kerja-kerja yang boleh disumbangkan dalam keluarga dan masyarakat bersesuaian dengan peringkat umur. Latih untuk buat kerja-kerja yang boleh kita sumbangkan untuk keluarga dan masyarakat. Yang penting kerja-kerja tu bersesuaian lah dengan peringkat umur. Contohnya, umur awak sekarang ni 9 tahun. Apa perkara yang sesuai awak buat dengan umur 9 tahun tu? Adakah awak sesuai untuk mengangkat benda-benda yang berat? Tak. Perkara yang boleh awak lakukan adalah benda-benda yang ringan. Contohnya, tolong ayah basuh kereta, tolong mak buat kuih, tolong mak siram pokok bunga ke, tolong cikgu bawakan buku ke. Ikut kesesuaian umur awak. Seterusnya, taklif. Apa itu taklif? Pada bahasa, taklif bermaksud pembebanan. Arti taklif pada istilah adalah terima tanggungjawab dan kewajipan sebagai seorang Islam. Bila dah balik, kita wajib untuk patuh semua hukum syarak, iaitu wajib, haram, makruh dan harus. Bila dah balik, kita juga ada macam-macam tanggungjawab. Apa dia tanggungjawab yang kita perlu lakukan? Yang pertama adalah wajib melakukan amalan fardu ain seperti solat dan puasa. Bila dah balik, maka kita wajib untuk buat amalan fardu ain macam solat. Wajib solat. Kalau tak solat, berdosa. Dan wajib untuk puasa bulan Ramadan. Kalau tinggal, berdosa. Kedua, wajib menuntut ilmu. Bila dah balik, kita wajib menuntut ilmu. Sebab itulah awak dilatih sebelum balik lagi dah kena pergi sekolah untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, wajib melakukan suruhan fardu kifayah yang bersesuaian dengan peringkat umur dan tanggungjawab mengikut syariat Islam. Yang keempat, wajib tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam seperti mencuri, meragut, berzina dan maksiat-maksiat yang lain. Bila dah balik, maka seseorang itu wajib untuk tinggalkan semua perkara yang Allah larang. Macam mencuri, berdosa, tak boleh. Yang kedua, meragut pun tak boleh, berdosa, wajib kita tinggalkan. Seterusnya, berzina pun tak boleh. Dan apa-apa semua maksiat, iaitu perkara yang mendatangkan dosa dan keburukan, kena tinggalkan. Faham? Baiklah, yang kelima, wajib menutup aurat. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini sampai sini saja. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu pada video dan pembelajaran akan datang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.